sambung tutorial hari ini. Saya nak habiskan dulu example kuliah yang ada tertinggal lagi 2 example tu. Boleh. Okay, so kita start dengan example kuliah dulu lah ya. Semua orang ada ke hari ni? Ada. Tak cukup lagi ni. Ada. Ada. Kita orang share device. Oh, alright. Sekejap lagi kita tunggulah. Ada yang tak cukup. Alright, so semalam punya kuliah saya berhenti until example 10. Kita stop dekat temperature. So ada lagi 2 example. Example 11 and 12 kita nak sambung lah hari ni. Kita mula dengan yang ni dulu Okay. So next application yang ada dalam awak punya syllabus would be circuit lah. So circuit yang akan keluar dia memang resistance inductance punya circuit. Jangan risau, dia tak adalah nak cerita pasal circuit sangat. Awak kena faham circuit ke tak ada. Dia still refer kepada differential equation. Alright, so ini soalan dia. A series of circuit has inductance of half Henry, resistance of 20 ohms, voltage dia 20, and then we have to find current when t approaches infinity. Okay, itu soalan dia. Sebelum kita mula nak jawab soalan, kita kena tahu dulu differential equation untuk circuit. So, yang saya tengah boxkan ni, ini memang fix. So, this is your differential equation for circuit itself. And then since we have too many notation, awak kena tahu setiap satu lah. Okay, kita pergi go through one by one. Start dengan first one, L. L stand for inductance. Yang ni selalunya unit kita would be Henry. Okay, itu variable pertama. Next kita pergi huruf kedua yang ada kat sini is I. I untuk current. And then unit for current would be ampere lah. Okay. Next huruf ketiga kita ada R. R stand for resistance. And then unit untuk resistance would be ohm. And last one kita ada E. E untuk voltage. And unit untuk voltage would be volt. Okay, these are the 4 main terms yang awak kena tahu. Kena tahu unit juga sebab kalau lagi soalan tak cakap apa-apa, awak kena tahulah oh unit tu yang awak nak kena masukkan kat huruf yang berkenaan dalam DE circuit ni. Okay, DE tu fix. Ada 4 elemen ni pun fix. Barulah kita boleh jawab soalan. So based on the question before, saya dah keluarkan maklumat tu satu-satu kat situ. Kita dah ada okay, kita dah ada dia punya inductance, dah ada resistance, dah ada volt. Dia suruh cari current tadi. Tu soalan dia. Dia suruh cari current. And then dia suruh cari apa jadi bila t approaches infinity. Ini yang ada dalam soalan. Okay. Cuma yang kita kena ingat kat situ dalam soalan ni dia ada bagi satu condition. The initial current is 0. Itu dia nak kena tahulah. Bila dia cakap initial current 0, maksudnya awak kena tahu terus. I0, T pun 0. Itu kita kena translate lah, interpret the question Okay. So kita sambung tadi. Initial condition dia bila I0, T0. So first step, semua 3 info ni kita masukkan kat dalam differential equation tu. So we will have half di dt. And then plus with 20i equal to 20. Okay. Next kita nak kena solvekan. Untuk circuit, dia fix. Kat sini kita memang kena settlekan pakai SIMP ataupun integrating factor punya method. Dia berbeza dengan 3 application sebelum ni. 3 application tu kita boleh settle pakai separable variable. Yang ni tak boleh, kena pakai SIMP. Okay. Start dengan standard form. So S, standard form kita. Syarat pertama, derivative must be on its own. So sekarang kita ada extra constant half at the front. Nak hilangkan half, kena
darab 2. So every single term times by 2. We have di over dt plus 40i equal to 40. Settle, kita dah dapat standard form. Next, kita nak identify P. P in term of apa? Tengok huruf kat bawah. Kat sini huruf kita T. So, dalam ni pun mesti P in term of T. So, nak dapatkan PT, fokus kat second term. Tutup second term tu. So, you will have, tutup I. Kita tak nak I kan, kita nak T. So, tutup I, kita akan dapat 40. Alright, settle. Second, kita pergi kepada integrating factor punya step. So, V, once again, in terms of T lah. So, formula kita fix kat sini, exponent to the power of integral for T. Sebab huruf T, maksudnya kat hujung kena letak dt. Jangan letak dx kat sini. Sebab korang sangat ada habit dengan x. Sangat suka dengan x tu kan. Alright, so integrate for T, awak akan dapat 40T. Settle second step. Boleh saya proceed? Boleh sambung? Dah? Boleh. Boleh. Okay, kita pergi ke step yang ketiga. M untuk multiplication. So, every single term yang ada kat step pertama tadi, kita kena darabkan dengan jawapan kat step yang kedua tadi. Okey, settle untuk step yang ketiga. Next, kita nak pergi buat product rule. Ulang step yang sama. D over dt tu awak factoriskan keluar. Yang tinggal copy back. So, kita ada I dengan exponent. Second term terus ignore. And then proceed to your third term, your right side tu copy back. Ini sebenarnya step yang sama berulang untuk simple lah. Okay. And then kita proceed last step untuk I, we have to integrate both sides. So, d over dt of I e to the power of 40t. Sebab kat sini dt bawah, hujung pun mesti letak dt. Kalau tertinggal kat belakang ni, selalunya dia akan tolak markah lah. Careful kat sini. And then integrate 40 e to the power of 40 dt juga. Okay, barulah kita boleh start integrate. So, integrate, differentiate yang bahagian kiri ni macam biasa, hilang terus. Kita akan dapat I to the power of 40t equal to bahagian kanan awak dah boleh integrate as usual. 40 is a constant. Boleh bawa keluar, tak terlibat. So, yang kena tinggal integrate kat sini, exponent. So, we have e to the power of 40t divide by 40 plus c. So, 40 you can cancel out. Settle. Kita dah siap integrate. Tapi kita tak boleh lagi dapat jawapan. Tadi kita nak cari equation current kan. I ni sebagai tajuk. And then kita ada problem sekarang sebab C ni kita tak tahu lagi. So now kita kena cari C pula. Macam mana nak cari C? Ada dalam initial condition tadi. When I equal to 0, T pun 0. Okay, so kita substitute lah straight away. Kat sini kita akan dapat apa tu? 0 equal to e to the power of 40, e power 0 plus c. Kalau tak biasa tekanlah calculator walaupun nampak kosong kat situ. Careful, e to the power of 0 would be 1. Most of the time student careless kat sini dia akan buat dapat jawapan c tu kosong. Sebenarnya c kat sini akan jadi negative 1. Okay. And then kita nak substitute back. Saya pindah Next. Alah, tak muat. Sebentar. Saya salin semula soalan tadi. Lepas tu value C tu saya ganti negative 1. So, I e to the power of 40t equal to e to the power of 40t minus 1. Kita sampai sini tadi. Okay. Kita nak dapatkan equation current. So, maksudnya I kena jadi tajuk lah. So, kalau kat situ, I akan sama dengan e power 40t bagi e power 40t. Habis, tinggal 1.
1 bahagi ni dia tak jadi apa-apalah. Kalau nak bawa jadi naik atas kuasa jadi negatif pun boleh lah, tak salah. So this would be our current equation. I in term of T. Itu yang dia minta tadi. Okay, settle first part. Next, soalan dia tak berhenti kat situ. Dia suruh cari what happened to current as T goes to infinity. Maksudnya T tu kita kena ganti infinity. So, substitute je lah straight away kat situ. Kita akan dapat e to the power of 40 times with infinity. Okay, ni kena ingat konsep limit semester lepas. 40 darab infinity. Jadi apa? Infinity. Jadi infinity. Okay, good. So, ini dah jadi infinity. Eksponen kuasa infinity. Jadi apa? Infinity. Jadi infinity juga. Good. Now, 1 over infinity. Jadi apa? Okay. Zero. Jadi 0. Good. So, habis dari kosong. So, final answer, current kita akan jadi 1 ampere. Settle. Okey ke untuk circuit? Okay. Okay. Alright. Settle circuit. Kita pergi example 12. Okay. Outside of 4 application yang kita dah belajar tu, yang 4 application tu fix. Ada population, ada radioactive, ada temperature dengan circuit tadi. Okay. Boleh juga keluar soalan real life application yang lain tapi dia akan bagi equation tu apa kat dalam soalan. So ini yang kita kat example 12 ni. Dia boleh keluar apa-apa situation lah juga. Tapi differential equation tu dia akan bagi dalam soalan. Dia tak perlu lah awak nak munculkan sendiri differential equation tu. Okay, so example 12. An object is released from the rest of part of being acted. Ni awak bacalah. Okay, bila kita baca ni nampak macam tak penting. Tapi setiap ayat tu kadang-kadang kita perlu interpret dia lah. Okay, kat sini from the first sentence itself tu dah penting lah. Object is released from rest. And then dia dah bagi tahu kita ada gravitational pull G. And then dia ada acceleration of A and then K is constant. Okay. So soalan dia, given dV dt equal to G minus KV. Ni dia dah bagi, inilah dE dia. Differential equationnya. Dia suruh show dapatkan V ni. Maksudnya daripada dE tu kita kenalah jadikan V sebagai tajuk. Itu yang dia nak sebenarnya. Okay. So, kenapa saya highlight ayat pertama tu? Dia nak bagi tahu kalau dia cakap object release from rest yang melibatkan velocity, kita kena tahulah maksudnya bila T sama dengan kosong, V pun akan dapat kosong. Itu initial condition. Awak sendiri kena tahu situation ni. Okay. Next, kita ada constant G. G tu dia kata gravity. Maksudnya dia constant biasa. And then another one kita ada K. K tu pun constant biasa. Kalau constant ni maksudnya dia anggap nombor lah. Awak anggap benda tu number. Dia bukan function. Kalau kita differentiate dia muncul variable. Kalau kita differentiate dia akan jadi kosong. Itu yang dia nak. Okay. So from this DE kita kena show dapatkan ni equation yang dia nak ni. So kita kenalah pakai method sama ada nak pakai separable variable method boleh, nak pakai simple pun boleh kat sini. Saya rasa soalan ni dia boleh settle dua-dua. Okay. Kita pakai separable lah, lagi cepat saya rasa. dV over dt equal to G minus KV. Next kita boleh separate, anggap G dengan K ni nombor. So kita boleh bawa turun je lah bersama-sama. 1 over G minus KV dV equal to 1 dt. Sebab kita dah bawa turun semua, hilang tinggal 1. So dah berjaya asing, kita dah boleh integrate both side. So 1 over G minus KV, you integrate, kita akan dapat ln of G minus KV. And then integrate 1 would be T plus C. C ni mesti ada, jangan lupa. Okay. Once dah success integrate, sama macam tadilah. Kita kena carilah nilai C ni berapa. Itu penting tadi awak dapat info object released from rest. Awak tahu kat sini maksudnya T kita kosong, V pun kosong.
So substitute kita akan dapat ln of G equal to, ln of G oh kejap. Sebentar, saya buat ajaran sesat. Kat mana saya buat ajaran sesat, perasan tak? Okey, saya patah balik sebentar tadi. Bahagian kiri ni, tengok saya pun buat salah macam awak selalu buat juga. Okey, 1 over G minus KB, kita integrate dapat ln. Lepas tu, jangan lupalah, bila dapat ln, everything inside modulus ni kita kena differentiate kan? Dapatkan kat bawah. Okey, G differentiate constant, dapat kosong. Okey, negatif K, V. V yang awak kena differentiate. Differentiate V akan dapat 1. So, dia ada negatif K kat bawah ni. Okey, itu yang saya tersalah. Alright, lepas tu sama balik situation tadilah. Bila T 0, V pun 0. So, substitute kita akan dapat negatif 1 over K ln G equal to 0 plus C. So, itulah nilai C kita. So, kita dah boleh ganti balik lah. Sampai sini korang okey ke? Ke korang dah pening sebab tengok banyak sangat huruf? Okey je. Okey aja. Okay. Alright. Kita dah dapat equation dia sekarang. Masalah dia soalan tu tak nak equation macam ni kan? Dia nak V ni sebagai tajuk ni. Macam mana kita nak susun V jadi tajuk tu lah panjang cerita dia. Ada banyak-banyak cara. Kita pilihlah cara yang paling senang sekali. So, awak rasa mula-mula kita nak kena buat apa kat sini? Kena saya lagi kan. Hello? Nah? Ha. Saya dengar. Ha. Kita nak buat apa? Kita termenung bersama. Darab semua dengan K tu tu. Simpi. Simplify. Memanglah kita nak simplify. Semua darabkan dengan K. Semua darabkan dengan K. Boleh semua darab dengan K. Lepas tu? Lepas semua darab K? Buang lon. Kita buang lon. Buang lon. Boleh ke turun buang lon kat situ? Kita kena asingkan dulu lah. Yang ada lon dengan yang ada lon kumpulkan satu tempat. Okey, saya buat satu-satu lah. So first kita darab semua dengan K. Saya ikut cadangan awak. KT minus ln of G. Okay. Lepas tu kita kumpulkan ln Ln dengan ln satu tempat. Yang tak ada ln kita pindah lagi satu tempat. Okay. Okay, next. Macam mana kita nak hilangkan ln? Boleh alih-alih hilang ke? Tolak jadi bahagi. Very good. Kalau tolak dia jadi bahagi. So kita ada G over G minus KB equal to KT. Lepas tu nak hilangkan ln kat depan ni awak buat apa? Darang eksponen. Eksponen both sides. Yes, eksponen both sides. Eksponen ln akan hilang. So yang tinggal G over G minus K. Kita cakap kita eksponen both sides jangan cakap darab eksponen. Darab eksponen tiba-tiba ada E muncul je. Dia tak jadi E kuasa nanti. Jangan. Okay, yang saya tak nak awak jangan buat macam ni. Ada orang dia suka macam ni. Dia buat bracket besar. Lepas tu tiba-tiba dia buat darab E kat situ. Konsepnya salah lah. Kita tak boleh darab eksponen sebab kita nak jadikan eksponen kuasa benda tu. So, kalau tulis darab eksponen dia mengarut. Alamak. Kalau tulis darab eksponen dia jadi mengarut Tak nak. Okay. Next kita dah tinggal nak susun V sebagai tajuk je lah kan. So pindahkan. Lepas tu susun V jadi tajuk. And then bahagilah kalau kita nak V sebagai depan. Maksudnya setiap term kena bahagi K, E, K, T.
Okay. So last step, kita simplify apa yang boleh. Ini dah boleh potong. Sebelah sini tak boleh potong. Dua-dua term ada G over K. So G over K we can factorize outside. Dapatlah 1 minus exponent to the power of negative KT. Itulah yang soalan minta. Berjayalah awak show. Alright. Settle example 12. Okay ke semua orang? Boleh go. Okey. Boleh. Sekejap. Nampak banyak-banyak huruf ni boleh terima Boleh bertahan dengan banyak-banyak huruf tu. Boleh. Oh, bagus ni. Semua benda boleh. Bagus betul. Okay. Alright. So kalau macam tu habis dah punya lecture topik 2. So, okay. Macam saya cakap tu lah. Kalau yang bahagian application ni dia 2.3. 2.3 dia keluarkan assignment je. Dia tak keluarkan UPS. 2.1 dengan 2.2 yang simpi dengan separable tu yang soalan awal-awal dalam kuliah tu. Itu yang akan keluar UPS lah. Itu yang awak nak kena study lebih lah. Kalau UPS tu kan separable dengan integrating factor. Application dia keluar ke assignment je, so tak payahlah risau sangat. Make sure step tu betul so that assignment boleh dapat full mark. Okay. Kita pergi tutorial ke? Tutorial semua orang dah letak tak? Solution kat Jamboard. Dah. Ada yang tak Dah. faham. Soalan 5 je. Saya tak faham nombor 5 je. Miss. Tak faham. Itulah teknik ingat. Saya dah tengok dah tadi. Sebentar ya. Rizal punya jalan kerja. Dia tinggal sekat jalan. Kalau tak sekat jalan tak tahu dah. Bila dah sekat jalan tu macam dah boleh. Lepas saya kira tak dapat. Saya ke? Sekejap saya pun nak buka. Okey. Lepas tu saya baru bagi sampai nombor 5 kan? 5. Adalah insan-insan bertuah yang tak terpilih tu kan? So jangan Ada. risau. Ada. Insan-insan bertuah yang tak terpilih tu dah ada sambungan lagi. Kita ada nombor 6 sampai nombor 11. So jangan risau. Ya. Mantap. Okey, sebentar ya. Alright, kita takkan go through satu-satu soalan lah sebab kalau soalan yang saya rasa saya confident semua orang boleh jawab. Saya tak nak discuss kan nanti saya tanda awak tengok jalan kerja kawan awak tu je Okey. Kita tengok dulu satu-satu. Satu. Okey. Dua, tiga. Kita start dengan 1A. Jalan kerja ni Wawa yang buat. Okay, so first step kat situ dia separate kan. And then dia integrate both side. Betul, tak ada masalah. Okay, settle lah tu. Alright je ni. Itu soalan nombor 1 je. 1A tu simple je nak tengok je awak tahu tak nak separatekan terms. Itu je sebenarnya. Okay, kalau dari segi jawapan akhir suggested answer tu ada yang dia dah darab dengan 6. Dia hilangkan fraction. Boleh je. Nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Sama juga macam nak susun Y tajuk. Ini Y kuasa 3 dengan Y kuasa 2. Kuasa dia berbeza. Impossible lah awak nak terus boleh asingkan Y tu. Nanti nak kena buat computing describe pula susah kat situ. So tak perlu. Tinggal macam ni dah betul je, tak salah Okay, kita pergi terus 1B. Number 1B, siapa yang buat ni? Amir yang buat. Ada masalah ke Amir? Ada masalah tak Amir? 1B. Tak ada. Kita check satu. Dia confident je tu. Tak ada. Okay. So first step dia asingkan. Dah betul. Cuma saya rasa 1B ni dia guna ni kan. Kat dalam soalan ni dia guna Y prime. Dia tak guna dy dx. Y prime. Ni je lah dia nak test je lah. Korang tahu tak Y prime tu dy dx. Kat sini Amir tak tertipu so dah betul lah tu. Lepas tu dia berjaya asingkan. And then dia nak start integrate both sides. So yang ni dapat half ln x. Yang ni akan dapat negatif. Okay, betul je. Tak ada masalah. Yang ni pun sama lah. Kalau awak nak susun
Y sebagai tajuk tu prosesnya complicated. So tak perlu susun pun tak apa. Tak ada masalah. Yang ni pun dia ada negatif kat depan macam ni Amin dia bawa pindah pergi belakang. Buat boleh tak buat pun tak apa. Betul-betul je jawapan tu. Tak ada masalah. Okay, kita pergi 1C. Dalam kerja ni Rockwell yang buat. Korang nampak ke tulisan dia? Nampak Okay, so dia asingkan kuasa jadi negatif. And then dia separate, dia start integrate both side. Integrate EY dapat EY. Integrate E2X dapat E2X. Okay, good. And then nak hilangkan, dia nak jadikan Y tajuk boleh. Dia lon both side. Okay lah, betul lah tu. Saya pergi 1D. Okay. Gigih juga yang ni. Okay. So dia berjaya asingkan tak ni? Dia berjaya asingkan dekat mana? Dekat sini. Okay. Tu first step dia berjaya asingkan. And then integrate secant dapat tangent. Okay. Integrate yang depan ni Y bahagi EY dy. Kita tak boleh so dia buat by part. Betul lah. Tak ada masalah. So dapatlah jawapan. Miss. Lepas tu dia plus A. Tu apa maksud dia tu? Kenapa tiba-tiba dia tukar jadi plus A ke? Jawapan tu. Sebentar ya, saya tengok. Tengok saya tak perasan kat sini. Kat sini je. Ni. Mana tadi? Sekejap Sini. Tadi nampak awak buat careless. Saya pun tak perasan. Ini negatif dengan negatif kat sini. Sekejap. Saya buat arrow tu. Negatif dengan negatif. Awak factorize keluar eksponen. Maksudnya ada negatif lah kan kat depan tu. Ada negatif ni. Tu je. So ada negatif ni. Okay. So daripada situ jawapan akhir tu dia nak buat. Dia pindahkan jadi negatif C. Negatif C tu dia tukar jadi A. Tak penting pun lah benda tu. Buat boleh tak buat pun tak apa. Tinggal jawapan macam ni pun dah betul. Okay, yang penting kena ada negatif lah. Kalau tak ada negatif kat depan tu tadi dia jadi salah lah. Careful. Hati-hati dengan negatif sign tu. Okay, bila masa ni kita boleh tukar. Apa dia? Tak jadi. Okay, bila masa kita boleh tukar, bila masa tak boleh tukar. Bila ada constant, darabkan dengan constant. Okay, contohnya saya ada 6C ke, saya ada eksponen kuasa C ke, C tu constant ada ln C ke, contoh macam ni. Dia tak nak tulis panjang-panjang macam ni, so dia tukarlah sebagai satu constant. Dia letaklah A kat situ. Awak nak letak huruf apa pun boleh sebenarnya, tak ada masalah. As long as awak bagi tahu, awak tukar constant tu. Okay. Tapi kalau kita punya constant tu darabkan dengan variable, darabkan dengan function, tak boleh tukar. Contohnya 6x. 6x ni tiba-tiba awak nak tukar jadi A. Yang tu tak boleh. Ataupun tiba-tiba awak nak eksponen kuasa 2x ataupun ada ln x. Yang ni tak boleh lah. Ni awak tak boleh tukar apa-apa lah. Dia stay as it is. Yang ni tak boleh tukar. Yang atas ni boleh tukar. Okay. Kita pergi soalan 2A. So soalan nombor 2, dia dah start pakai simpi. Integrating factor. So kita check yang Iza buat ni first dia susun dulu jadi bentuk standard. Okay, betul bentuk standard dia. Lepas tu PX kita dapat negatif 1 over X. Good. So dia integrate. And then dapatlah 1 over X. Okay, betul. Multiply both side. Correct product rule. Then awak integrate both side. Dapatlah jawapan. Okay, good. Ni tak ada masalah. Kalau awak buat ikut je step dalam nota kuliah tu, betul lah jalan kerja awak. Term-term tu semua salin penuh-penuh. Jangan tinggal-tinggal, especially ni. DX ni. Selalu orang tertinggal benda tu. Kalau tak tulis, biasa dia tolak markah. So rugilah. Jawapan betul tapi tak dapat markah penuh. Hati-hati kat sini. Kita pergi 2B. Yang ni Bas yang buat. Okay.
So first kita check dulu dia punya standard form. Okay, betul. And then kita nak kena integrate tangent. Tak boleh. Kena jadi sin over cos. Betul. Lepas tu buat let u. Good. So kita akan dapat 1 over cos kat sini. Alright, betul. And then dia multiply. Betul, tak ada masalah. Kalau ada apa-apa nak tanya, bagi tahu Baik. Okay, lepas tu kita buat product rule. Okay, product rule daripada atas ni terus muncul yang bawah ni. Factorize dia terus siap-siap, baru dia logik. Kalau tiba-tiba ada lagi yang sini, yang ni tak logik. Dia tak ada proses kat situ. So yang ni jangan tulis. Tak ada lah. Kenapa tiba-tiba term tengah tu hilang kan? Tak ada, dia tak boleh alih-alih hilang je. Dia hilang sebab product rule ni. D over D theta dah ada kat depan. Kalau tinggal yang macam dalam box tu, yang tu tak boleh. Alright. And then kita integrate both side. Apa yang tertinggal kat integrate both side ni, Bas? Ni kena tolak markah ni. Apa yang tertinggal kat Di theta. di theta dia tinggal. Okay. So yang depan dapat ni. Yang belakang ni awak nak integrate 1 di theta. Integrate 1 di theta dapat Y. Tiba-tiba Y muncul. Kenapa? Ada tu Y. Ada tak Y? Patutnya apa kat situ? Theta lah kan? Theta. Ini. Awak dah kata awak nak integrate di theta. Theta lah yang muncul. Kenapa Y pula nak muncul kat situ? Okay. So, careful kat situ. So, bila kita susun jawapan akhir dia ni dah pelik dah. Saya slash lah yang ni. So, Y is actually cos theta darabkan dengan theta plus C. Okay. Settle. Kita pergi seterusnya 2C. Miss. Ya. Naik atas je. Okay. Naik atas? Okay, let's say. Dah. Oh, dah. Okay. Screen nak buat ni. Oh. Pembetulan. Oh, okay. Tak apa ni, nanti yang saya dah tanda-tanda saya akan ni saya letak balik kat site, kat Google Site tu buka lah, nanti saya letak dokumen kat sini. Okay. Alright, kita pergi soalan 2C. Yang ni Afiq yang buat. Okay, kita check lah jalan kerja dia. So first dia susun jadi standard form. Okay. Yang ni lah standard form kita kat sini kan. Okay, lepas tu dia bersatu-satu. Oh, okay. Px. Alright. Px. Kenapa negatif X boleh sama dengan 1 per X, Afiq? Alih-alih. Tak, saya naikkan jadi ke X kat bawah je. Dia kat atas lah kan. Kalau nak tulis patutnya negatif 1 per X ni X kuasa negatif 1. Bukan negatif X. Careful benda tu. Kalau tak dia tak logik. Okay. Ni saya highlight lah balik in case ada orang dah lupa. Eksponen kuasa ln. Kita memang boleh terus cancel out kan. Eksponen ln X dengan syarat depan ln tak boleh ada apa-apa. So dia memang jadi X. Okay. Tapi kalau kita ada eksponen, let's say lah 2 ln X, dia tak boleh alih potong. Dia mesti 2 tu jadi naik atas. Jadi X kuasa 2. Okay. Ini yang betul. Ramai student, dia akan pergi potong dengan selambatnya. Dia potong eksponen, dia potong ln. Nanti dia dapat, okay, 2X kat situ. Ni konsep yang salah lah ni Ngarut. Hati-hati simplify exponent to the power of ln. In front of ln, kalau ada constant, bawa naik atas jadi kuasa. Okay. After that, dia multiply. Depan satu-satu. Lepas tu dia product rule kan. Okay. And then dia integrate both side. Alright, tak ada masalah. So, dapatlah jawapan. Okay. Tersilap sikit je lah. Negatif X sama dengan 1 per X. Yang tu tak sama maksud. Okay. Careful yang kat situ je. Alright, kita pergi 2D. Alamak, Adil. Tak nampak apa pun dia. Mantap. Ya tu.
Kau awak gigil ambil gambar ke apa ni? Kat saya elok. Ya ke? Saya rasa bila dia masuk sini dia tak kabur. Ya ke? Sekejap saya try tengok kat Jamboard. Dah kat Jamboard dia tak nak detect. Kat Jamboard dia dah tak nak detect. Alah. Tak apalah. Saya tak nampak apa. Serius saya tak nampak apa-apa. Sorry lah madam. Ada kita nak cuba. Tak apalah. Kita skip lah soalan 2 ni. Kalau ada masalah bagi tahu. Okay. Okay, madam. So, siapa ni tadi? ID dia hutang Kejap lagi dia kena lagi lah soalan belakang tu. Okay. Baik madam. Kita pergi soalan nombor 3. Okay. Soalan nombor 3 dia bagi syarat lepas tu kita simplify. Okay. So yang dia buat kat sini dia pakai simpi. Okay. Boleh? Oh. Sekejap saya check je kalau ada masalah. And then dapatkan C. And then ganti balik. Boleh je lah. Betul je tak ada masalah. Kalau ni 1 over eksponen tu dah kuasa negatif. Eksponen tu boleh je lah bawa naik atas kan. Sekejap patutnya dapat jawapan minus. Kat mana dia buat salah ni? Kat mana dia buat salah? Saya tak nampak lah kat mana salahnya. Patutnya jawapan negatif ni. 1 minus kan? Dapat 1 plus. Integrate kot. Kat integrate. Cuba tengok. Integrate yang both side tu. Integrate both side dia macam betul. Nanti saya check lah kat mana. Saya tak nampak kat mana salah dia. Okay. Cuma ni jalan kerja panjang sebenarnya Umay. Umay menyusahkan diri dengan buat simpi. Sebenarnya soalan ni boleh separate je. Okay. Sekejap saya salin balik soalan. Plus y equal to 1. Janganlah nampak setiap kali kalau ada plus dia mesti pakai simpi. Dia boleh asing benda ni sebenarnya. Saya pindahkan dulu y. Dah jadi 1 minus y. And then kita dah boleh separate dah. 1 over 1 minus y dy akan jadi 1 over x squared dx. Then awak dah boleh start integrate both side. Integrate ni akan dapat ln. Integrate ni dapat negative 1 over x. Lepas tu tinggal cari c je. Lagi cepat lah saya rasa. Daripada awak pakai simpi ni dia jadi panjang. Nanti saya check kat mana saya salah ni. Kenapa tiba-tiba negatif dia ni? Saya tengok kat mana salah dia ni. Apa yang tak kena. Okay. Kita pergi seterusnya 3B. 3B ni Jiha yang buat. Okay. Yang ni memang tak boleh asing. Yang ni memang awak kena pakai simpi. Okay. So first step dia susun jadi bentuk tu. Okay. So kita punya PX. Sin X over cos X. Very good. Betul. So integrate ni sama macam tadi lah, ni ada contoh nota kuliah pun kan. Memang kena pakai substitution, so kita akan dapat 1 over cos. Okay. Dia buat multiply. And then dia buat product rule. Good. And then kita integrate both side. Integrate EX dapat EX semula. Betul. Cari C dapat 1. So final answer dapatlah as it is kat situ. Okay. 3B tak ada masalah. Kita proceed nombor 4. Saya punya pun macam ada gigil-gigil sikit gambar dia.
Korang nampak? Nampak lah. Macam Okey saya lah. dah upload semula. Dia dah upload semula. Tak Ya. apalah, oh, okey. Tak apalah, yang rasa yang ni boleh nampak kot. Boleh lah, can lah, can. Okay. Yang ni pun dia pakai simpi, okey. First dia cari ni. And then dapat EX squared plus DX, okay, good. Multiply. And then product rule. Different. Integrate, jangan tertinggal sign. DX ada kat situ. And then you dapat Y. Find Y and then substitute back. Okay lah, ini no problem. Okay. Kita pergi nombor 5 yang Rizal tulis tu. Saya pun tak tahu dia tulis apa dah. Okay. Apa masalah nombor 5 ni? Tak. Oh, pun tak tahu apa masalah dengan soalan Saya dapat macam cara yang standardnya saya dah buat 2 jenis. Dapat 2 jenis. Maksudnya saya boleh buat yang single, yang both side tu dia dah X, J dengan Y. Ada yang saya buat yang ada 2 variable. Oh, maksudnya awak pergi nak pakai simpi ke? Ada yang simpi, ada yang saya buat simpi, ada yang saya buat yang standardnya. Lepas tu? Dua-dua tak dapat jawapan. Apa? Okay, kita tengok. Soalan dia find. Okay. Soalan ni kat tutorial 2, korang macam okey lah kan. Kita tahu nak pakai apa ni. Simpi ke, nak pakai separable. Tapi soalan ni sebenarnya soalan bahaya juga sebab kalau keluar dalam exam macam ni je, dia tak tahu tu soalan topik berapa. Sebab ada word gradient je kat situ kan. Find the equation, dia suruh cari y in term of x in which gradient is passes through the point. Okay. So first step yang saya tengok tadi Rizal dah tulis gradient tu dia buat dy dx. Dah betul lah. Sendiri kena tahu gradient samalah maksud dia dengan dy dx. Samalah maksud dia dengan dy dx tu apa sebenarnya? Keturunan curve. Keturunan. Samalah maksud dia dengan tangent. Sama dah juga kadang-kadang awak belajar kat sekolah dulu simbol dia huruf M kecil tu. Benda yang sama lah tu. Gradient, tangent, dy dx, keturunan, simbol M kecil. Benda yang sama. Dia guna ayat lain-lain je. Okay. So first step yang awak buat ni dah betul dah. Awak pergi dy dx equal to equation tu. Lepas tu apa yang dia cuba buat ni? Ni yang tak dapat jawapan lah. Saya tak tengok lah. Oh, awak try to separate. Apa nak menyusahkan diri? Okay, kita try separate. Yang X maintain lah kan. Y pindah. So kita akan dapat apa kat situ? 1 over Y plus 1 dy equal to X over X squared plus 1 dx. Tahu dah boleh integrate both side? Dah buat, dah try tapi dapat nilai dapat nilai yang pelik. Okay, kita sambung. Tak apa, kita check. So sekarang kita akan dapat ln y plus 1 equal to, yang ni kita memang tak boleh terus integrate kan? Kita U. Okay, so U kita apa? U x squared plus 1. Yes. X squared plus 1, good. So du, dapat 2x. U akan dapat 2x dx. So kat sini kita punya dx is 1/2 U. So dia akan jadi 1 over 2 U. Okay. So integrate 1 over 2 U. Dapat 1 over 2 ln U. Plus C. Jangan lupa. And then dah boleh ganti balik lah. So kita ada ln of y plus 1 equal to half ln of x squared plus 1 plus C. Sekejap komputer saya lagging sikit. Okay. Lepas tu kira dapat negatif 0.9. Negatif 0.9. Okay, lepas tu kita nak cari nilai C lah. Betul, kita cari C. Okay, nak cari C masuklah syarat. Dia cakap apa? X sama dengan negatif 3. Y akan dapat 1 tadi. 1, okay. So masuk satu-satu kita akan dapat apa ni? Ln 2 sama dengan half ln 9 tambah 1. 10 lah. Negatif apa ni? Oh, awak pergi ambil perpuluhan kot. Sebab ambil perpuluhan lah tak dapat jawapan sama dengan belakang. Kita kena simplify dengan cantiknya benda ni. Okay. Apa?
Ni sikit je lah error dia. Okay. Kita kena kumpulkan. Macam biasa, lon kumpul bersama lon. Okay. So saya pindah half lon 10 tu pergi depan. So kita akan dapat lon 2 tolak lon. Kuasa ni boleh bawa naik atas kan? So dia jadilah lon set 10. So lon kita boleh satukan. Dia jadilah lon 2 per set 10. Okay. 2 per set 10 tu dia tak cantik. Awak kena tekan kalkulator lah. 2 per set 10 dia conjugate dapat apa? Kalau 2 per set 10 per 5 Per 5. Tekan kalkulator je. Okay. So kita ganti balik situ. So dia jadi ln y tambah 1 sama dengan half ni saya bawa naik atas terus siap-siap ln apa tadi? X squared tambah 1 kuasa 1 per 2 tambah ln set 10 per 5. Okay. Kat sini kita tak boleh tinggalkan jawapan macam ni sebab soalan dia nak equation. Find the equation maksudnya y mesti jadi tajuk. So kita kena hilangkan ln. Okay, ln tambah ln jadi apa? Darab. So dia jadilah ln set 10 per 5 darabkan dengan x squared tambah 1 kuasa 1 per 2. Ln dengan ln dah boleh hilang lah kan sebab both side ada ln. So ni dah boleh hilang. Dapatlah final answer y sama dengan set 10 per 5 squared tambah 1 power half tolak 1. Saya rasa tadi awak dah stuck kat situ sebab C tu awak terus tekan kalkulator kot. Sebab tu awak tak dapat jawapan. Kalau tak awak dapat je jawapan sebenarnya. Kita kena tengok final answer lah. Kalau dia bagi tu biasanya kalau dia nak equation, dari equation tu jarang lah ada perpuluhan-perpuluhan tu. Kena simplifykan ln tu betul-betul. Exact value lah senang cerita. Okay. Conjugate. Kalau tu nak cantik lah maksudnya kalau tak nak maintain 2 per set 10. Conjugate lah. Kalau awak tekan kalkulator je 2 per set 10 tu memang dia terus tukarkan kan. Dia tak ada masalah kat situ. Tak payahlah tunjuk nak darab set tu tak payah. Awak terus tukar je. Dia faham lah awak tekan kalkulator sebenarnya. Ada soalan lain? Tak ada. Okey je? Boleh. Okey. Okey. Orang lain ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, diam tanda. Oh no problem lah ni. Alright, so kalau tak ada masalah kita stop dulu kat sini hari ni. Esok kita sambung nombor 6 sampai nombor 11. Kejap lagi saya keluarkan link baru. Insan-insan terpilih lah pula nombor 6 sampai nombor 11 Okey ke? Okay. Alright, so kita jumpa lagi esok. Thank you class. Thank you, Miss. Thank you, Miss.